بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan doa setelah tasyahud akhir. Betul tak, Kang? Kita bab surat muka surat berapa ada ingat dah 172 tau. 172. Apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Katanya apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, kita nak cuba memahami apakah yang dimaksud oleh Imam Nawawi dengan perkataan beliau apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Nawawi katakan apa yang kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Nawawi dia tidak sempat berjumpa dengan Imam Bukhari, dia tidak sempat berjumpa dengan Imam Muslim. Ratusan tahun di antara Imam Nawawi dengan Imam Bukhari, begitu juga Imam Nawawi dengan Imam Muslim, ratusan tahun. Perkataan Imam Nawawi kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari, ia memberi maksud bahawasanya Imam Nawawi belajar kitab Sahih Bukhari. Dia belajar kitab Sahih Bukhari daripada guru dia. Guru dia belajar daripada guru dia. Guru dia belajar daripada guru dia. Begitulah berterusan hingga kepada Imam Bukhari. Sebab itulah dia kata kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Itu maksud dia. Apa yang kami riwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat." Macam aku baca dah. Satu. Oh, hak ambil 172 ni dah. Kami riwayatkan dalam, kita tengok sekali sebab hamba 172 sama tak. Riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri min 'adzabil." Okey. Daripada Aisyah. Hamba 173. Tidak sama saya tahu kan. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat baginda. Rasulullah berdoa dalam salat baginda. Mana doa Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kita ambil ditulis wa a'udzubika min fitnatu. Tu salah bukan min fitnatu, min fitnati. Dia dalam bahasa Arab kalau ada kalimah min, kalimah selepas daripada mesti bagi bawah. Tu kaedah dia. Kalimah min, kalimah selepas daripada mesti kena bagi bawah. Tengok min fitnati. Kan kita baca dia subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidi. Ya, kalau sebelum daripada kalimah tu ada min ke ila ke, kalimah selepas dia boleh mesti kena bagi bawah. Kalau baca bagi lain daripada bagi bawah, biasanya tak betul lah. Biasa, tapi ada juga tempat yang betul. Itu kena perbincangan yang panjang dalam ilmu bahasa Arab. Ni tak betul gini. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ma'thami wal maghrab tak ada dalam riwayat sebelum ni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terpelihara daripada azab kubur, daripada seksa kubur, daripada azab neraka, daripada fitnah dunia, daripada fitnah kematian. Rasulullah memang dijamin, terpelihara. Rasulullah dipelihara daripada perkara tersebut. Tapi tetap Rasulullah berdoa. Rasulullah orang yang Allah Taala pelihara dia. Tapi tetap Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia daripada azab kubur. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali adalah semakin orang tu kenal dan rapat kepada Allah, semakin dia takut kepada Allah dan semakin dia takut kepada siksaan Allah. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin dia takut kepada Allah dan semakin dia bimbang terhadap siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dia berlindung. Walaupun dia memang selamat dah. Dia dijamin terselamat daripada perkara tersebut. Tetapi semakin dikenal Allah, semakin tinggi perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dia nak bersyukur di atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Dengan dia menzahirkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan melalui sentiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sepanjang malam, banyak sekali melakukan ibadat kepada Allah, sehingga kan satu malam tu sampai ke bekok kaki Rasulullah sembahyang. Tapi bukan setiap malam, adalah malam tu lama sangat dia sembahyang sampai ke Aisyah radhiyallahu subhanahu wa taala tegur Rasulullah, apa sampai tahap lagu ni sedangkan Allah Taala pun dah dosamu. Apa kata Rasul? Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku nak jadi seorang hamba Allah Taala yang amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hamba Allah Subhanahu wa taala yang amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih membanyakkan melakukan ibadat kepada Allah, lebih meningkatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah kerana nak menzahirkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Okey, dua. Yang ketiga, kerana nak mengajar kepada umat. Jadi Rasulullah yang selamat pun sentiasa minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur, hak yang dijamin selamat. Dah kita hak yang tidak dijamin selamat ni sepatutnya lebih lagi kuat minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Nak ajar kepada umat. Baik. Dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan benda ni kita cerita dah pada bulan lepas. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Mak ni kita huraikan panjang dah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada dosa dan hutang. Jadi dalam riwayat Aisyah ada penambahan minta berlindung kepada Allah daripada dosa. Minta berlindung kepada Allah daripada dosa. Dan sebenarnya benda ni adalah benda yang disunatkan. Disunatkan kepada kita sentiasa minta berlindung kepada Allah daripada dosa. Kita orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, siapa pun dia. Bukan Nabi, bukan Rasul, siapa pun dia. Ulama' ke, syekh mana ke, ustaz mana ke, dia tidak terlepas daripada melakukan dosa. Cuma sikit yang dengar banyak je. Jangan kita ingat, oh dia tu guru besar, dia tu ulama' besar, jadi dia tidak melakukan dosa. Tak. Tak ada orang yang terselamat, orang yang maksum daripada melakukan dosa, melainkan para nabi dan para rasul sahaja. Para rasul dan para nabi sahaja yang dijamin terselamat daripada dosa. Adapun selain daripada para nabi, para rasul, semuanya tidak dijamin daripada melakukan kesilapan. Cuma sikit dengan banyak je. Orang yang lebih dekat kepada Allah, sikit dosa dia berbanding dengan orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kullu bani adam khata', setiap anak Adam melakukan kesilapan. Setiap anak Adam melakukan kesilapan, melainkan nabi dan rasul yang dijamin maksum, yang dijamin terpelihara daripada melakukan dosa. Maka apa yang dituntut kepada kita adalah kita minta berlindung kepada Allah daripada dosa, daripada melakukan dosa. Satu, dan daripada kita tidak bertaubat di atas dosa yang dilakukan. Okey, dia termasuk dalam berlindung kepada Allah daripada dosa. Jadi orang yang melakukan dosa dah,
maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, Allah Ta'ala campur ke dalam hati dia perasaan untuk bertaubat. Temenu duk mikir, oh banyak dosa aku. Kita duk buat, bukan kita duk buat, kita banyak buat dosa dosa zahir, dosa batin. Cuma ada orang sedar, ada orang tak sedar. Kita nak taubat ni mesti kena ada kesedaran dulu. Oh sedar banyak dosa mari, oh banyak dosa aku, mari mikir. Allah Ta'ala buka pintu hati, kita sedar bahawasanya kita ada dosa. Maka itu adalah tangga untuk kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita tak sedar kita ada dosa, sedangkan pada hakikat kita ada dosa, memang kita tidak bertaubat. Orang yang rasa sempurna, tak ada dosa, duk rasa baik sama, nak taubat bila? Orang yang duk rasa penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, orang ni yang sentiasa akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi minta berlindung kepada Allah daripada dosa, daripada jatuh ke dalam dosa, ataupun daripada bertaubat daripada dosa tersebut setelah daripada kita melakukan dosa. Dan minta berlindung kepada Allah daripada hutang, daripada bebanang hutang. Dia sebenarnya berhutang bukanlah salah. Berhutang bukanlah salah. Bahkan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur, iaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal antara sahabat Rasulullah yang cukup masyhur. Mu'adz bin Jabal. Dan dia ketua kepada para alim ulama, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dibebani dengan bermacam-macam hutang. Maka minta berlindung kepada Allah daripada dibebani hutang. Kita apabila dibebani hutang, maka banyak benda dosa-dosa yang akan lahir. Sampai masa kita janji orang nak bayar, tiba-tiba kita tak mampu nak bayar, maka mulalah pelawak, ataupun mampu nak bayar tapi sayang pula nak bayar sebab hutang banyak. Jadi banyak dosa-dosa, berlaku penipuan, mungkir janji dan seumpamanya. Sebab itulah minta berlindung kepada Allah daripada dibebani dengan hutang. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri solat, perkataan terakhir yang baginda ucapkan antara tasyahud dan salam adalah, ini perkataan terakhir yang Rasulullah ucapkan. Ini di antara doa yang Rasulullah baca sebelum daripada Rasulullah bagi salam, selepas daripada tasyahud. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ni antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Ada memang comel kita apa doa ni. Tak rugi sikit pun orang yang apa doa ni patut dia baca. Tak rugi sikit. Orang yang apa doa ni dibaca pendek je. Sebelum daripada salam baca doa ni, di antara doa yang Rasulullah baca sebelum daripada bagi salam. Tapi nak baca doa-doa lagu ni kena ingat. Kena ingat. Dak ngapa, dak ingat, kena ngapa. Dia cara ngapa mudah je. Cara ngapa, dia apabila kita kehendak tinggi dalam hati, ada kehendak dalam hati, kita akan usaha. Tapi kalau tak ada kehendak, dia tidak akan usaha. Kalau ada kehendak dalam hati, dia akan usaha. Hari ni ngapa Allahumma ghfirli ma qaddamtu dulu. Esok tambah sikit wa ma akhartu. Lusa tambah sikit wa ma asrartu. Seminggu ingat Dak ingat seminggu sebulan. Dak ingat sebulan setahun. Payah benda. Jadi akhirnya ingat je lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada doa ni, ya Allah, ampunilah aku tentang apa yang aku dahulukan dan aku akhirkan. Minta Allah Ta'ala ampun kepada, ya Allah, ampunilah aku tentang apa yang aku dahulukan. Maksudnya dosa-dosa aku yang telah aku buat dulu. Dosa-dosa yang aku buat lepas, minta Allah Ta'ala ampun belaka. Dah banyak mana dosa kita buat? Banyak Minta Allah Ta'ala ampun belaka. Minta Allah Ta'ala ampun belaka. Allah, doa lalu banyak sangat pada minta gitu je. Allah Ta'ala suruh kita buat. Allah Ta'ala suruh kita minta. Banyak mana dosa kita yang kita buat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu maghfirah dia lebih besar lagi daripada dosa yang kita buat. Sehingga kan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, hei anak Adam, dengar molek, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sesungguhnya selama mana mung berdoa dan mung mengharapkan aku, mung berdoa lepas tu mung mengharapkan, mung berharap kepada aku, maka ketika tu aku akan ampun segala dosa yang mu buat sebelum daripada ni. Wala ubali, aku tak heran sikit pun.
Aku daerah sikit pun, banyak mana pun mu buat dosa, yang penting mu berdoa dan mu mengharapkan ada harapan yang cukup tinggi Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Maka Allah Taala ampun. Wala ubali, kata Allah Taala, aku sikit pun daerah. Aku tidak herau sikit pun. Ya ibn Adam, wahai anak Adam. Lau balagat dhunubuka ananas sama. Kalau sekiranya dosamu sampai ke awang di langit tu. Banyak dosamu. Awang di langit tu. Sampai sana dosa. Kadang-kadang orang yang buat dosa sampai ke langit tu, besar dosa banyak tu, nak naik atas tingkat ni pun tak berani. Tak pandang dengan dosa banyak. Sepatutnya kalau dosa banyak lagu tu, naik tinggi pun tak apa. Ni nak naik 2 tingkat gayak dah, tapi dosa banyak. Tak kira lah gayak ke tak gayak, dosa banyak mana pun. Thumma astaghfartani, kemudian mu minta ampun kepada aku, ghafartu laka ala ma kana mink, aku akan ampun kepadamu segala benda yang mu buat. Allah, pintu maghfirah Allah Ta'ala terlalu luas. Tinggal lagi kita berdoa, kesungguhan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tempat-tempat yang Rasulullah buat, sebenarnya tempat tu adalah tempat yang penting untuk kita buat, tempat yang cukup penting. Sebab Rasul tidak buat melainkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara tempat mustajab doa adalah sebelum daripada salam. Sebab itulah Rasulullah berdoa di situ. Baik, ya Allah, ampunilah aku tentang apa yang aku dahulukan. Segala dosa yang aku buat hak lepas-lepas dah ampun. Lepas tu dan aku akhirkan segala dosa yang akan datang. Kalau sekiranya aku terbuat, maka ampunkan juga. Tu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang apa yang aku sembunyikan. Kadang-kadang kita buat dosa dengan sembunyi, kadang-kadang kita buat dosa secara terang-terang dan aku nampakkan. Dosa yang aku buat secara sembunyi, dosa yang aku buat secara terang-terang, ada di sana sebahagian daripada hamba Allah, Allahu Rabbi, tidak melakukan dosa di hadapan orang, tetapi di belakang mata manusia dia melakukan dosa. Tambah-tambah dosa di zaman kita ni, Allah cukup mudah. Duduk dalam bilik seorang boleh buat dosa ni. Duduk dalam bilik seorang boleh buat dosa. Duduk layan Facebook, ada benda ni. Tunggu sekejap, tengok sekejap, tengok. Di zaman kita, maksudnya depan orang memang takkan depan orang ramai tengok, kadang-kadang belakang orang. Jadi ada dosa yang kita buat secara terang-terang, ada dosa kita buat secara sembunyi, maka minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun belaka. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha pengampun. Allah Rabbi, pintu pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka kepada hamba-hambanya yang berdosa. Maka kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang apa yang aku berlebih-lebihan, aku melampaui batas, aku melakukan dosa. Dan tentang apa yang engkau lebih mengetahui daripadaku ya Allah, di sana ada dosa yang mu lebih mengetahui, Allah ampun. Minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Engkau yang mendahului dan engkau yang mengakhirkan. Allah Ta'ala mendahulukan hamba dia, meletak depan dengan memberi taufik, memberi pertolongan. Dan ada hamba Allah Ta'ala letak belakang, dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi taufik kepada dia, Allah Ta'ala tidak membantu dia. Jadi mu belaka ya Allah, mu yang memuliakan seseorang dan menghina seseorang, meletakkan seseorang depan, meletakkan seseorang belakang. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa ant, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan engkau ya Allah. Allah, cuba baca doa ni, lepas tu kita fahami makna, kita cuba menghayati makna, cuba kita tadabbur makna dia ketika kita ucap. Dia rasa perasaan dia jadi lain. Ni baru yang dinamakan sebagai munajat sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang adalah tempat hamba bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa ni dan kita ingat dosa-dosa yang kita buat, lepas tu kita fahami makna dia, maka Allah Rabbi dia akan lain. Memang kita akan rasa sembahyang ni memang betul-betul tempat kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat Rasulullah. Dia sahabat, ayah dia juga sahabat. Dia juga sahabat, ayah dia sahabat. Dan yang hebatnya Abdullah bin Amr bin Al-As, dia dengan ayah dia tikah lebih kurang dalam 11 tahun je. Anak dengan ayah tikah 11 tahun je. Baik. Daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat ambil daripada sahabat.
bahawa dia berkata kepada Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dia khabar kepada Rasulullah, ajar aku sesuatu doa yang boleh aku baca dalam solat aku. Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa dengan Rasulullah. Orang yang paling mulia di dalam umat Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Orang yang cukup-cukup benar. Ketika ada orang tanya Rasulullah, siapakah yang paling mu cintai kasih wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Dari kalangan laki-laki siapa Rasulullah? Abu Bakar, ayah dia. Orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah. Orang yang bersama dengan Rasulullah ketika berhijrah. Orang yang dijamin syurga. Orang yang menjadi pengganti Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di zaman Rasulullah, pernah Abu Bakar As-Siddiq jumpa dengan Rasulullah, minta daripada Rasulullah agar Rasulullah ajar kepada dia suatu doa yang boleh dia baca dalam sembahyang. Perkataan dalam sembahyang ni dia umum, mungkin awal, mungkin tengah, mungkin akhir. Maka sebab itulah sebahagian daripada ulama kata, oleh kerana Abu Bakar khabar doa dibaca dalam sembahyang, kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang lain, dalam sembahyang ada beberapa tempat yang boleh kita berdoa, yang dituntut kita berdoa. Antaranya adalah dalam sujud. Dalam sujud antara tempat doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi ad-du'a. Sedekat-dekat hamba Allah Taala kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Maka perbanyakkan doa dalam sujud. Satu. Yang keduanya ketika duduk antara dua sujud. Sebab itulah di antara doa Rasulullah ketika duduk antara dua sujud adalah Rabbighfirli, Allahumma ghfirli warhamni, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hak tu kita bincang sebelum ni. Dan antara tempat yang tempat doa dalam sembahyang adalah sebelum daripada salam. Sebelum daripada salam, berpandukan kepada beberapa hadis, antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma", kemudian dia pilihlah doa mana yang disuka. Selepas daripada dia baca tasyahud, dia pilihlah doa mana yang dia suka dan dia baca. Dia berdoa dengan doa tersebut. Maka kata ulama, boleh kita baca ke doa ni? Boleh kita baca dalam sujud, boleh kita baca ketika duduk antara dua sujud. Cuma kena ingat, duduk antara dua sujud adalah rukun pendek, jangan terlalu panjang. Yang ketiganya boleh baca sebelum daripada salam, boleh baca belaka. Sebab dalam hadis sebut secara umum. Cuma ada juga sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya yang dimaksud dalam solat di sini adalah sebelum daripada salam. Dan pandangan ni, pandangan yang dipilih oleh sebahagian ulama, antaranya Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dia memilih doa ni dibaca sebelum daripada salam, selepas daripada baca tasyahud. Okey, benar hak yang Rasul ajar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ucaplah perkataan ni. Maksud perkataan ni, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak sekali menganiayai diriku. Aku telah menzalimi diriku. Apa makna zalim? Zalim ni meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat, tu yang dinamakan sebagai zalim. Apa yang dituntut kepada kita adalah melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Tiba-tiba ketaatan kita tidak buat secara sempurna, maksiat kita buat, maka kita tidak meletakkan sesuatu kena pada tempat. Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Sebab hak yang akan merana adalah diri kita sendiri apabila kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengakui perkara tersebut. Kita aku, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejahatan diri kita. Ngadu kepada Allah Taala dalam sembahyang, aku ni jahat ya Allah, aku telah melakukan kezaliman kepada diriku sendiri. Zulman kathira, tengok, kezaliman yang banyak. Ada riwayat yang kedua, zulman kabira, kezaliman yang besar. Aku banyak sangat melakukan kezaliman kepada diriku. Besar sangat kezaliman yang aku lakukan kepada diriku. Lepas tu, wala yaghfiru dhunuba illa an. Tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Tengok, ni dipanggil ada tauhid di sini. Tak ada orang yang boleh mengampuni dosa melainkan kamu ya Allah. Ni dipanggil tauhid.
Kita mengaku bahawasanya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan-Mu ya Allah. Lepas tu minta dengan Allah, faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan keampunan daripada sisimu. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan kepada kita, dan keampunan daripada sisi Allah. Maksud dia keampunan daripada sisi Allah, kalau kita nak perhati molek, maksud keampunan daripada sisi Allah adalah keampunan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang pada hakikatnya kita tidak layak dengan keampunan tersebut. Kita kalau kita tengok kepada amalan kita, tengok kepada taubat kita, Allah, aku tak layak menerima benda ni memang tak layak. Tapi oleh kerana mengharapkan limpah kurniaan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, kurniakanlah keampunan kepadaku, keampunan yang datang daripada sisimu ya Allah, adalah anugerah daripadamu ya Allah. Tidak patut dengan aku, tidak layak dengan aku tak layak untuk mendapat keampunan ni. Sebab sedikit sangat amalan yang aku buat, sedikit sangat taubat yang aku buat. Tapi oleh kerana limpah kurniaanmu terlalu tinggi, terlalu luar, terlalu besar, maka anugerahlah kepada aku. Itu maksud dia, faghfirli maghfiratan min indik. Lepas tu warhamni, ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, kasihanlah kepada aku. Cuba tengok, kan belah depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang, kan dia jadi lain, perasaan kita lain kan. Dia ada benda ruhaniyah dipanggil. Allah Rabbi. Kita belah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baca. Okey, belah ni kan, belah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baca dengan anjur ingat mana belah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi. Perasaan dia akan lain. Maka di sini baru kita akan dapat mengecapi kemanisan ibadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan ketenangan hatiku di dalam sembahyang. Siapakah yang mendapat ketenangan dalam sembahyang? Adalah orang yang dia memerhati setiap bacaan, macam yang kita cerita tadi. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kasihanilah kepadaku ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Allah Ta'ala antara nama dia adalah Al-Ghafur. Al-Ghafur makna yang amat-amat pengampun, yang sangat-sangat mengampun. Ar-Rahim lagi yang sangat mengasihani, yang sangat penyayang. Katanya demikianlah kami tegaskan bahawa zulman kathira dengan huruf tha, zulman kathira pada sebahagian besar riwayat, sebahagian besar riwayat gitu dan sebahagian riwayat menggunakan lafaz kabira. Kabira makna besar, kathir makna banyak. Tadi kita cerita dah kan, ada riwayat zulman kabira. Kedua-duanya boleh digunakan. Boleh kita kata Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, boleh kita kata zulman kabira. Cuma beza, kathir makna banyak, kabir makna besar. Dan Imam Nawawi kata mana, kedua-duanya boleh digunakan. Oleh kerana itu dianjurkan untuk menggabungkan kedua-duanya. Gabung tak apa-apa. Zulman kathiran kabira. Ananya kezaliman yang banyak lagi pula besar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Gabung dua tu. Baik, sebab ada dua riwayat. Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Baihaqi dan para ulama yang lain beralasan dengan hadis ini tentang bacaan doa di akhir solat. Jadi hadis ini dia kata baca pada akhir solat. Ini ijtihad daripada Imam Bukhari, ijtihad daripada Imam Baihaqi dan beberapa orang ulama. Namun sebahagian ulama yang lain berpandangan bahawasanya bukan khusus untuk akhir solat. Sebab Abu Bakar ketika dijumpa dengan Rasul, dia minta daripada Rasul doa yang dia boleh baca dalam solat dia secara umum. Mana tepat tak cerita. Maka mungkin dalam sujud, boleh baca dalam sujud, boleh baca antara dua sujud, boleh baca sebelum daripada salam. Tapi sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Bukhari, dia kata doa ni dibaca sebelum daripada salam. Jadi bukan mesti baca sebelum daripada salam, boleh kita baca dalam sujud. Baik. Alasan ini sahih kerana lafaz dalam hadis dalam solat aku mencakupi semua bahagian solat. Dan dalam solat aku semua bahagian solat masuk belaka. Sedangkan tempat doa dalam solat adalah di sini. Antara tempat doa dalam solat adalah sebelum daripada salam. Situ je? Tak. Ada lagi tempat-tempat yang lain. Kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Dawud daripada Abu Salih Zakwan
Zakwan daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, ada Rasul tanya kepada seorang sahabat, apakah doa yang kamu baca dalam solatmu? Dia menjawab, aku membaca tasyahud, kemudian aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi ada seorang sahabat, Rasul tanya dia mau baca doa ni dalam sembahyang. Aku tak ada pandai nak baca panjang-panjang Rasulullah. Lepas daripada tasyahud aku baca doa ni je. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Orang kita lepas daripada salam baca doa ni, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Cuma dia tambah sikit, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah pada salam yang pertama, wa a'udzubika min sakhatika wan nar pada salam yang kedua. Sebenarnya memang tidak ada sandaran daripada hadis. Maksudnya tidak ada hadis yang menyebut secara jelas sunat kita baca masa salam pertama Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, pada salam kedua a'udzubika min sakhatika wan nar. Namun ada hadis yang mana sahabat baca selepas daripada tasyahud. Selepas daripada tasyahud baca doa ni, maka tidak menjadi masalah. Orang tu masa bagi salam dia nak baca doa ni, tapi janganlah dia niat bahawasanya ada tuntutan pada tempat tersebut untuk baca doa ni. Okey. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu syurga dan aku berlindung kepadamu daripada neraka. Rasul tanya, dia kata, aku pandai awak ni je Rasulullah. Pandai awak ni, orang lain nak pandai. Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin. Maksudnya, sesungguhnya aku tidak sanggup melakukan dialekmu. Dia dandanah ni maksudnya mana perkataan, ucapan yang didengar suaranya tapi tidak difahami. Bobeh. Cakap kita bobeh-bobehmu itulah. Cakap kita gitulah. Perkataan yang didengar suaranya tetapi tidak difahami maksudnya. Rasulullah sentiasa bobeh dalam berdoa. Sayyidina Mu'adz sentiasa bobeh dalam berdoa. Bobeh doa tu doa ni. Jadi dia kepada aku tak pandai nak doa panjang-panjang hak macam ke Rasul baca. Aku tak pandai nak baca doa panjang-panjang macam Mu'adz bin Jabal baca. Sebab Mu'adz bin Jabal antara sahabat hak yang memang kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak pandai Rasulullah. Jadi itu aku pandai hak tu je lah Rasulullah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku pandai hak tu je. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hok yang duk bobeh-bobeh panjang, Mu'adz bin Jabal duk bobeh-bobeh panjang doa tu sebenarnya, katanya kami pun meminta perkara yang sama. Kok mana-mana pusing kat tu je, doa panjang-panjang sebenarnya nak syurga. Doa panjang-panjang sebenarnya takut daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata andandanah adalah perkataan yang tidak difahami maknanya. Makna dia tidak faham, tapi lafaz suara dengar. Kadang-kadang kita dengar orang tu doa kan soseh, tapi kita tak faham dia doa, kita tak faham. Sebab tak apa nak buti mana. Mereka kita gindak tapi dia tapi tak kan nak gindak dengar tapi dia pula kalau dia doa marah dia pula. Tak jadi nak doa dia. Itu makna dandanah. Baik. Kata dandanah adalah perkataan yang tidak difahami maknanya. Lafaz haulaha nudandin maksudnya antara syurga dan neraka atau berkenaan kedua-dua permohonannya. Pertama, permohonan dimasuk ke dalam syurga dan kedua permohonan dilindungi daripada neraka. Hak yang ni hak yang kami duduk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Katanya doa yang disunatkan untuk dibaca pada setiap kesempatan. Setiap kesempatan kita baca doa ni. Luar semayang ke, dalam semayang ke. Pada setiap kesempatan adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afwa, keselamatan. Dia al-afwa makna kemaafan. Aku memohon kepadamu ya Allah kemaafan. Minta Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita, kesilapan kita, dosa kita. Dia perkataan al-afwa dia lain daripada maghfirah. Maghfirah keampunan. Al-afwa makna kemaafan. Beza mana? Okey, beza gini. Dalam bahasa Arab, al-maghfirah dengan makna as-satru, menutup. Manakala al-afu dengan makna al-mahwu, menghapuskan. Ketika kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita dengan maghfirah,
dengan makna kita minta Allah Ta'ala tutupkan dosa kita, tutup. Tetapi perkataan al-afwa, kita minta Allah Ta'ala maafkan dengan makna minta Allah Ta'ala hapus terus dosa. Tidak ada seteruh dalam buku suratan, hapus terus. Itu makna al-afwa. Baik, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemaafan. Jadi sebagaimana keampunan dituntut kepada kita minta daripada Allah Ta'ala, begitu juga kemaafan dituntut kepada kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan, kemaafan, wal afiah, dan keafiat ini makna kesejahteraan, keselamatan. Itu afiah di dunia, di akhirat minta Allah Ta'ala bagi afiat kepada kita, kesihatan, keselamatan. Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk ya Allah, ketakwaan ya Allah, menerima apa adanya. Di al-afaf ni, al-afaf maksudnya sifat iffah. Iffah ni menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Baik, menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Wal ghina, dan ada rasa cukup. Ghina ni perasaan kaya, mencukupi. Maksudnya tidak bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, perbahasan yang last sekali adalah perbahasan salam untuk mengakhiri solat. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana apa yang kita maklum dalam pengajian kitab fiqh yang kita belajar sebelum daripada ni, antara rukun sembahyang adalah salam. Permulaan sembahyang, kunci kepada sembahyang adalah takbiratul ihram. Penutup sembahyang adalah salam. Ini kita nak bincang berkenaan dengan salam. Salam untuk mengakhiri solat adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun solat, dan fardu daripada fardu salat. Orang yang sembahyang tetapi dia tidak memberi salam, maka tidak sah sembahyang dia, kerana salam adalah rukun sembahyang. Solat tidak sah tanpa salam. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Ahmad bin Hanbal, serta semua ulama terdahulu dan terkini. Tapi ada juga sebahagian daripada ulama kata kalau tak bagi salam pun tetap sembahyang dia sah. Pandangan mazhab Hanafi, kalau tak bagi salam tetap sembahyang sah, tapi dia telah meninggalkan perkara yang diwajibkan dalam mazhab Hanafi. Baik, hadis-hadis sahih dan masyhur menegaskan perkara tersebut. Salam ni adalah rukun sembahyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis, kata Rasulullah, tahrimuhat miftahus salati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci kepada sembahyang adalah bersuci, dan perkara yang mengharamkan adalah ucapan Allahu Akbar. Apabila kita kata Allahu Akbar, nak cakap tak boleh dah, nak gerak banyak tak boleh dah, nak pusing ke sana pusing ke sini tak boleh dah, nak makan tak boleh dah, nak minum tak boleh dah. Tahliluhat taslim, perkara yang menghalalkan balik. Jadi asal tak boleh dah nak buat perkara tersebut, apabila kita ucap Assalamualaikum jadi halal balik dah. Itu maksud wa tahliluhat taslim. Yang menghalalkan balik adalah ucapan Assalamualaikum. Baik, jadi halal balik dah. Boleh dah nak cakap, boleh dah nak pusing kotor, boleh dah nak makan, boleh dah nak minum. Bacaan salam yang paling sempurna adalah melihat ke arah kanan lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dan melihat ke arah kiri lalu mengucap Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terjemahan lagu ni dia akan bawa kepada silap faham. Jadi hak yang paling sempurna ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi gitu hak paling sempurna. Tapi sebenarnya bukan gitu. Nak khabar hak asalnya Imam Nawawi nak khabar bukan gitu. Imam Nawawi khabar hak yang paling sempurna, ucapan salam yang pertama kita pusing ke kanan, ucapan salam yang kedua kita pusing ke kiri. Hak yang paling sempurna adalah masa kita kata A tu masih lagi kita hadap kepada kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi, muka kita balik. Lepas tu nak kata pula A, hadap kiblat pula, Assalamualaikum warahmatullahi. Hak tu yang paling sempurna. Tapi kalau kita buat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh juga. Tapi hak yang paling comel adalah permulaan ucapan salam. Kata Imam Nawawi dan sebahagian ulama fiqh dalam kitab dia kata mustaqbilal qiblah wa yabtadi'us salam mustaqbilal qiblah.
dia mulakan salam hal keadaan dia menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hak yang paling sempurna. Baik. Pusing kanan, pusing kiri, hukum dia sunat. Kalau orang tak pusing kanan, tak pusing kiri, maka tetap sah sembahyang dia. Cuma dia telah meninggalkan perkara yang disunatkan. Dan melihat ke arah kiri lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak disunatkan untuk menambah lafaz wa barakatuh. Jadi ulama berbeza pandangan. Adakah penambahan perkataan wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunat ataupun tidak? Ada dua pandangan. Ada sebagian ulama kata tak sunat. Ini pandangan majoriti ulama. Sebagian ulama kata sunat. Sunat pada salam yang pertama tambah wa barakatuh. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Tak silap ingat. Ada penambahan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hak yang pandangan sebagian ulama. Namun penambahan wa barakatuh ulama hadis berbeza pandangan. Penambahan ni penambahan hak yang dhaif ke penambahan yang kuat? Penambahan syadz ke? Kalau dalam istilah dia, penambahan syadz ke penambahan yang tidak syadz? Berlaku khilaf. Ada setengah ulama kata penambahan bermasalah. Maka sebab itulah dalil amal. Ada sebahagian ulama kata penambahan tu penambahan boleh diterima. Sebab berlaku khilaf. Tapi pandangan majoriti ulama tidak disunatkan tambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau ada orang tambah wa barakatuh, tak ada masalah sebab ada pandangan ulama. Baik. Katanya kerana menyalahi yang masyhur, riwayat masyhur daripada Rasulullah, walaupun terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat Imam Abu Daud ada penambahan wa barakatuh. Ini dikatakan oleh sekumpulan ulama teman rapat kami. Ini pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Di antaranya adalah Imamu Al-Haramain, Imam Zahir Az-Zarkashi, Imam Ar-Ruyani dalam kitab Al-Hilyah. Tetapi pendapat ini adalah pendapat syadz. Yang masyhur adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wallahu a'lam. Sama saja bagi semua yang solat, baik imam, makmum ataupun solat sendiri, baik dalam solat jemaah berjumlah sedikit maupun ramai, baik solat fardu ataupun solat sunat, sama je. Pada semua keadaan tersebut harus mengucapkan dua salam dan melihat kedua arah kanan dan kiri. Yang wajib adalah satu salam, sedangkan salam kedua hukumnya sunat. Hak yang wajib salam yang pertama, salam yang kedua hukum dia adalah sunat. Sehingga jika ditinggalkan ia tidak apa-apa. Yang wajib daripada lafaz salam adalah Assalamualaikum. Okey. Kita salam dua. Salam yang pertama, salam yang kedua. Salam hak yang fardu adalah salam yang pertama. Ini mazhab Imam Syafi'i. Berbeza dengan mazhab Hanbali. Hanbali dua-dua salam adalah wajib. Mazhab Syafi'i dan pandangan majoriti ulama, hak yang diwajibkan adalah salam yang pertama. Salam yang kedua hukum dia adalah sunat. Baik, jadi kalau orang tu Assalamualaikum warahmatullahi ketuk, maka sah dah sembahyang ni. Sebab salam yang kedua sunat. Dalam mazhab Imam Syafi'i kalau orang tu berhadas sebelum daripada dia mengucapkan salam yang kedua, setelah daripada dia mengucapkan salam yang pertama, maka tidak boleh dah dia mengucapkan salam yang kedua kerana dia tidak ada wuduk. Okey, nampak kan? Salam yang pertama dan salam yang kedua. Dan ini benda yang kita nak setuh juga. Jadi apabila salam yang pertama adalah wajib, salam yang kedua adalah sunat, maka ada sebahagian daripada orang dia berpandangan bahawasanya makmum ni mesti kena bagi salam selepas daripada salam yang pertama imam. Tidak boleh bagi salam selepas salam yang kedua imam. Sebab selepas daripada salam kedua imam adalah sunat kan? Dan kalau tu imam bagi satu salam aja, nengung dengan makmum. Dia alasan lagu tu. Dan rasa berapa rasa apa pernah cerita dah sini kan? Sebelum daripada ni pernah cerita ke tak ya? Tak pernah cerita lagi. Hak tu sebenarnya tak betul. Hak tu tak betul ah. Ada benda seorang ustaz rahimahullah subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan dia juga ustaz selebriti lah, masuk dalam TV. Dia ada sebut sebelum daripada ni kita nak bincang perkataan dia. Dia tak ada masalah lah, kita bukan nak bincang dia, kita nak bincang perkataan dia saat itu. Manusia adalah kesilapan dia. Dia kata dia pergi ke Patah Timur, yang mana dia tengok orang Patah Timur ni, orang Patah Timur dia tengok tu imam makmum bagi salam lepas daripada tu imam bagi salam yang kedua. Dia tengok ni dia kata mungkin
ada ustaz ajar gitu kali ya. Sebab Abu buat penulisan masalah ni sebenarnya. Sebab orang tanya apa? Ustaz, ada seorang ni orang tanya apa? Ustaz, ada seorang ustaz yang biasa masuk TV jugalah dalam satu kuliah beliau menyebut lebih kurang macam ni. Rupa-rupanya di Patah Timur, mana lagi Terengganu ah. Terengganu, Kelantan. Masuk Patah Timur tu. Orang kita ke ni? Rupa-rupanya di Patah Timur ni banyak masjid-masjid yang saya pergi bila dia orang sembahyang, bila bagi salam, bila imam selesai salam yang kedua. Kebanyakannya bila imam bagi salam kedua baru makmum bagi salam. Saya rasa mesti ada ustaz mengajar macam ni. Dia kata. Tapi sebenarnya bila makmum kena bagi salam? Selesai salam pertama imam. Sebab yang rukun tu salam pertama. Salam yang kedua bukan rukun. Tunggu apa lagi? Habis salam pertama, kita mau bagi salam lah. Orang Patah Timur ni sana adalah ustaz-ustaz yang mengajar kok makmum ni jangan bagi salam melainkan setelah salam selesai salam yang kedua. Susah kata dia. Lepas tu panjang lagi lah. Dia atur cover gitu. Lepas tu dia atur video. Kamu tengok Allah kata masalah silap dah ni. Silap. Biasa manusia dia tidak terlepas daripada kesilapan. Jadi apabila benda tu silap, menjadi kewajipan kepada orang yang tahu kena perbetulkan kesilapan tersebut. Sebenarnya sepakat ulama mengatakan boleh kita bagi salam, makmum bagi salam selepas salam pertama imam, dan boleh makmum bagi salam setelah daripada salam yang kedua imam. Ni berlaku tidak ada perselisihan dalam ni. Kita nak bagi salam lepas daripada salam pertama imam ke, nak bagi salam selepas daripada salam kedua imam ke, tak ada masalah, boleh. Sepakat ulama. Cuma ulama bincang mana yang lebih afdal. Sini baru berlaku perbincangan. Bukan kata tak boleh, ni larang dulu Jadi di Patah Timur tak ada seorang ustaz yang pandai. Tu bermasalah kalau cakap lagu tu. Faham? Jadi ini mesti ada ustaz ajar gitu mari Patah Timur makmum bagi salam. Hamba dah tengok masjid Flag Globida pun sama kot. Jadi lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru bagi makmum bagi salam. Salah ni. Salah mengikut apa yang dia royak lah. Tapi sebenarnya apa yang dia khabar tak betul. Tak betul Baik. Hak betul lagu mana? Hak betulnya ulama sepakat mengatakan bahawasanya makmum boleh bagi salam setelah daripada salam pertama imam, dan boleh bagi salam setelah daripada salam yang kedua imam. Boleh berlaku. Cuma ulama berbeza pandangan. Manakah hak yang paling afdal bagi makmum? Ini berbeza pandangan. Sebahagian ulama kata hak yang paling afdal selepas daripada salam yang pertama. Sebahagian yang lain, pandangan sebahagian ulama yang lain mengatakan yang lebih afdal adalah selepas daripada salam yang kedua. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada dua pandangan. Ada dua pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sama juga pandangan ini disebut dalam mazhab Hanbali. Bahawasanya hak yang paling afdal adalah selepas daripada salam yang kedua. Jadi hak yang orang Patah Timur buat tu bertepatan dengan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga disebut dalam beberapa mazhab yang lain. Dan hamba ada tulis masalah ni hamba tulis panjang lebar. Hamba buat mari tengok. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi seorang tokoh yang cukup terkenal, seorang ulama fiqh, seorang ulama hadis. Tokoh yang cukup terkenal Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi kata lagu mana? Hamba nak baca hak bahasa Arab. Boleh tengok dalam kitab Majmu'. Biar membaca sikit, takut mungkin ada orang yang live nak tengok, nak rujuk balik kitab Arab. Kata Imam Nawawi, yanbaghi lil ma'mum an yusallima ba'da salamil imam. Qala al-Baghawi yustahabbu an la yabtadi as-salam hatta yafrugha al-imamu min at-taslimatain. Wa qala al-mutawalli yustahabbu an yusallima ba'da faraghi al-imam min at-taslimati al-ula. Wattafaqu ala annahu yajuzu an yusallima ba'da faraghi al-imami min al-ula wa innamal khilafu fil afdal. Kata Imam Nawawi, maksud dia benda sayugia bagi makmum memberi salam setelah salam imam. Lepas daripada salam tu imam, baru makmum bagi salam. Tak boleh makmum bagi salam sebelum daripada salam imam. Berkata Imam Al-Baghawi, disunatkan bagi makmum tidak memulakan salam sehingga imam selesai melakukan dua salam. Ini pandangan Imam Baghawi. Okey, berkata Imam Al-Mutawalli pula, disunatkan bagi makmum memberi salam setelah imam selesai salam pertama. Okey, berlaku khilaf di antara Imam Baghawi dengan Imam Mutawalli. Namun kata Imam Nawawi, namun ulama sepakat mengatakan boleh makmum memberi salam setelah selesai imam daripada salam pertama. Boleh, tak ada masalah. Sepakat ulama selepas pertama ke selepas kedua, sepakat boleh.
Sesungguhnya perselisihan itu berlaku pada mana yang lebih afdal, bukan tak boleh ataupun boleh. Baik. Dan dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad adalah selepas daripada salam yang kedua. Dalam kitab Fathul Mu'in sebut lagu mana, wa ay yusallimal ma'mum ba'da taslimatayil imam. Makmum saat itu kena sunat dia bagi salam selepas daripada dua salam imam. Dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah fi Syarhil Bahjah, wa yusannu lil ma'mum ay yusallima ba'da taslimatayil imam. Disunatkan kepada makmum memberi salam selepas daripada dua salam imam. Dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syirbini disebut, wa yusannu lil ma'mum alla yusallimal ula illa ba'da taslimatayil imam kama fi at-tahqiq wal majmu'. Disunatkan bagi makmum bahawa tidak memberi salam pertama melainkan setelah daripada dua salam imam. Begitu juga dalam kitab Ghayatul Bayan, kitab dalam mazhab Hanafi Hanbali pula, dalam kitab Kasyaful Qina' an Matnil Iqna', ni dalam mazhab Hanbali dia kata lagu mana, wal aula an yusallima al ma'mum aqiba faraghil imam min at-taslimatain. Yang paling utama adalah bahawa makmum memberi salam setelah selesai imam daripada dua salam. Okey, jelas hukum. Baik. Jadi hak yang kata salah tu tak betul lah. Hak yang kata salah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya apabila mengucapkan salamun alaikum, dia kata salamun alaikum, dia tak kata assalamu alaikum, dia tak ada, dia buang alif lam, maka tidak boleh menurut pandangan yang paling benar. Sah tak? Tak sah, sebab tidak warid lagu tu. Tapi berbeza dengan dalam tasyahud. Dalam tasyahud apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi kita baca salamun alayka ayyuhan nabi. Tak apa. Tapi dalam ucapan salam tak boleh. Assalamu alaikum, nyegi kata salamun alaikum, tak apa ada lilang atau tidak memadai. Jika mengucapkan alaikumussalam maka boleh menurut pandangan yang paling benar. Boleh tak kata alaikumussalam buat pelik sikit? Alaikumussalam, alaikumussalam, boleh ke tak? Ulama berbeza pandangan. Pandangan yang paling benar boleh. Sebab dipanggil salam juga, alaikumussalam. Seterusnya, jika mengucapkan assalamu alayka ataupun salamun alayka ataupun salamun alayk, salam alaikum atau salamullahi alaikum atau salamu alaikum tanpa harakat tanwin, tak ada bagi tanwin, tak ada kata salamun alaikum, salamu alaikum atau assalamu alaihim, maka disepakati bahawa semuanya itu tidak dibenarkan. Bahkan jika mengetahui dengan sengaja maka batal solatnya. Pendek kata tak payah buat pelik-pelik, buat hak betul dah. Assalamualaikum dia buat pelik-pelik, assalamu alaihim, assalamu alaikam dia pula. Tak payah buat benda pelik-pelik, buat benda hak biasa dah. Tapi manusia dia suka benda hak yang pelik-pelik. Kecuali pada lafaz assalamu alaihim, solatnya tidak batal kerana itu adalah doa. Assalamu alaihim, keselamatan ke atas mereka, itu tak batal, tapi kena ucap balik salam sebab doa kan. Apabila melakukannya kerana lupa maka solatnya tidak batal, namun belum dikatakan mengakhiri solat dan harus mengulangi salamnya dengan ucapan salam yang benar. Kena ucap balik assalamualaikum. Apabila imam hanya mengucapkan satu salam maka makmum tetap mengucapkan dua salam. Kalau tu imam assalamualaikum warahmatullahi, berhenti situ je, maka tetap makmum sunat ucap dua salam. Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tabari, salah seorang sahabat kami, ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan apabila imam mengucapkan salam maka makmum boleh memilih untuk turut mengucapkan salam saat itu juga, atau tetap duduk dan memanjangkan doa sekehendaknya. Bila imam bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, maka makmum boleh salam lalu, dan makmum boleh tak bagi salam lalu. Makmum nak baca panjang doa, makmum nak baca doa dulu, Tok imam nak baca doa, makmum nak baca doa, macam-macam doa makmum baca. Tok imam siap doa amin dah, Tok imam bangun dah, salam habis dah, balik rumah makmum tak bagi salam lagi, tak apa. Tak apa, sebab apabila Tok imam bagi salam maka putus dah hubungan imam dengan makmum. Okey, nampak kan? Tok imam bagi salam maka putus dah hubungan imam dengan makmum. Tapi orang tengok nampak pelik sikit Tok imam setengah jam dah bagi salam, dia tak bagi salam lagi sebab dia doa banyak. Dia banyak doa sebab Tok imam dah doa kan. Contoh, boleh ke tak? Daripada segi hukum dia boleh kan? Tak ada masalah. Cuma hak yang aulanya, hak yang paling comel adalah kita bagi salam bersama dengan imam. Okey, habis.
Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam ucapan kita dan perbuatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.